Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.33 Oktober bersama saya Syahira Isati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan akur kehendak rakyat kaji pelaksanaan semula GST. MyCC cadang syarikat e-hailing Grab didenda RM86 juta kerana amalan menindas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC mencadangkan syarikat perkhidmatan e-hailing Grab didenda lebih RM86.7 juta kerana amalan menindas. Ketua Pegawai Eksekutifnya Iskandar Ismail berkata, Grab turut dikenakan denda kewangan harian sebanyak RM15,000 bermula hari ini sekiranya gagal mengambil tindakan pembetulan seperti diarahkan MyCC untuk menangani isu persaingan berkaitan. We have found that they provisionally abused its dominant position by imposing a number of restrictive clauses on its drivers which prevented the drivers from promoting and providing advertising services for Grab competitors, in the e-hailing market and transit media advertising market. Grab diberi 30 hari bermula hari ini untuk memberikan representasi mereka kepada MyCC. Beliau berkata sejak penggabungan Grab dan Uber pada Mac 2018, MyCC menerima banyak aduan terhadap syarikat itu. Grab melanggar Seksyen 10 Akta Persaingan 2010 secara kolektif. Polis memburu 21 peguam bagi membantu siasatan 39 kes penipuan dan pecah amanah membabitkan kerugian RM30.4 juta. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Zakaria Ahmad berkata, individu yang diburu membabitkan kes yang berlaku dari 2012 hingga 2019 di 6 negeri. Peguam-peguam ini daripada siasatan kita, 8 perlu ditangkap untuk dituduh di mahkamah kerana kertas siasatannya telah lengkap, waran tangkap telah diperolehi, manakala 13 lagi diperlukan untuk kita membantu siasatan dan sebelum kita mengemukakan kertas siasatan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk diambil tindakan yang sewajarnya, sama ada pertuduhan dan lain-lain. Ujarnya bagaimanapun polis mendapati 5 daripada peguam berkenaan kini berada di luar negara, manakala bakinya masih berada di dalam negara. Daripada 39 kes penipuan, kerugian yang paling tinggi dicatatkan di Kuala Lumpur membabitkan 11 kes dengan kerugian sebanyak RM17 juta. Diikuti Selangor dengan 21 kes membabitkan kerugian RM7 juta dan 3 kes di Johor dengan kerugian RM4.4 juta. Datuk Seri Zakaria berkata selain itu terdapat 2 kes di Pahang dengan kerugian RM387,500 dan 1 kes di Perak dan Negeri Sembilan masing-masing dengan nilai kerugian RM640,000 dan RM297,000. Kebanyakan peguam yang diburu melakukan kesalahan pecah amanah, menyalahgunakan akaun syarikat, penipuan kes tidak wujud dan tidak membuat pembayaran kepada pelanggan. Kesemua mereka kini dikeluarkan dari senarai pengamal undang-undang oleh Majlis Peguam. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Baik, kerajaan bersedia mengkaji semula pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST sekiranya itu kehendak rakyat. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kajian itu bagi melihat sama ada GST lebih baik daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST. Kita kalau itu yang kehendak rakyat, kita akan kaji sama ada lebih baik daripada SST atau. Beliau berkata demikian apabila diminta mengulas kenyataan beberapa pihak yang mahu kerajaan memperkenalkan semula GST pada kadar lebih rendah bagi membantu mengurangkan kos sara hidup.
Semalam, Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA menggesa kerajaan memperkenalkan semula GST pada kadar 3% secara menyeluruh untuk menutup jurang pendapatan negara. Selain itu, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER berharap kerajaan memperkenal semula GST dalam belanjawan 2020 yang dianggap sistem percukaian adil dan cekap berbanding sistem SST. GST pada kadar 6% pernah dilaksanakan bermula 1 April 2015 sebelum dimansuhkan pada 1 September tahun lalu dan digantikan dengan SST. Dan ketika berucap pada Majlis Pelancaran Dasar Keselamatan dan Ketenteraman Awam DKKA di Putrajaya pagi tadi, Perdana Menteri berkata agensi keselamatan perlu berubah dari pendekatan tradisional kepada pendekatan berasaskan teknologi revolusi industri 4.0 untuk memperkasakan penyampaian perkhidmatan dalam sektor keselamatan. Ini kerana cabaran dan isu semakin kompleks memerlukan pendekatan baru yang kreatif untuk menanganinya. Menurut Perdana Menteri, aktiviti jenayah seperti pengedaran dan penagihan dadah, perjudian haram, gangsterisme, pemalsuan dokumen identiti serta pelakuan jenayah indeks telah menggunakan modus operandi yang lebih kompleks kesan penggunaan teknologi baru. Kekurangan aset dan kemampuan agensi keselamatan dalam mengawal sempadan negara turut menyumbang kepada kemasukan atau peningkatan jenayah dalam negara. Katanya sebagai contoh, media sosial menjadi platform utama memecah belahkan perpaduan kaum dan mewujudkan kebimbangan serta ketakutan kepada rakyat. Ia bertujuan untuk mewujudkan ketidakstabilan terhadap kerajaan sedia ada dan perkara itu perlu ditangani sewajarnya. Pendekatan ini termasuklah pembangunan sumber manusia yang lebih kompeten bagi menghadapi cabaran yang lebih kompleks ini. Selain itu, penggunaan artificial intelligence ataupun AI, penggunaan drone, otomasi berasaskan robotik, cloud computing dan Internet of Things yang berupaya mengurangkan kos dan sumber manusia di samping meningkatkan kecekapan dalam menangani cabaran dan isu-isu keselamatan. Strategi ini juga adalah selaras dengan dasar pendigitalan kerajaan. Tun Dr. Mahathir berkata DKKA bermatlamat untuk menjadikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara berdaulat, aman, makmur dan dihormati di persada dunia dengan rakyatnya bersatu padu serta berupaya mempertahankan kepentingan nasional. Dasar terbabit juga akan melengkapi Dasar Keselamatan Negara DKN yang merupakan satu dasar payung dalam aspek keselamatan negara. Keselamatan dan ketenteraman awam yang telah dilancarkan sebentar tadi. Polis masih menunggu arahan lanjut daripada Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas berhubung kes kematian anggota bomba dan penyelamat Malaysia Muhammad Adib Muhammad Kasim. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata pihaknya setakat ini masih belum menerima arahan berhubung perkara itu. We are yet to receive the official. So once we receive it, we'll go through it and then we'll see what from the AG. Okay. Alright. Belum terima lagi. Jumaat lalu, Coroner Rofiah Muhammad memutuskan punca kematian Muhammad Adib adalah akibat perbuatan jenayah oleh dua atau lebih individu yang tidak dikenali. Keputusan dibuat selepas berpuas hati dengan prosiding inkuas yang berlangsung selama 41 hari dengan 30 saksi dipanggil memberi keterangan. Muhammad Adib menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pada 17 Disember tahun lalu selepas 21 hari bertarung nyawa susulan kejadian rusuhan di hadapan Kuil Sri Mahamariaman USJ 25 Subang Jaya. Pakatan Harapan PH akan mengatur strategi yang lebih berkesan untuk memenangi pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai pada 16 November ini. Di malam presidennya, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata parti itu juga telah menerima banyak maklum balas dan melakukan kaji semula termasuk kekalahan PRK Dewan Undangan Negeri Dun Semenyih. Sebab itu untuk di Tanjung Piai ini kita akan mengatur strategi yang lebih berkesan. Gerak kerja kempen yang menyeluruh sampai ke setiap pengundi, menjelaskan mungkin isu-isu yang tidak difahami oleh rakyat kerana dalam tempoh beberapa bulan yang lalu pelbagai-bagai perkara yang sudah berbangkit
sebahagiannya diviralkan dalam media sosial. Jadi ada perkara-perkara tertentu baik soal dasar ataupun program Pakatan Harapan yang mungkin tidak berapa jelas dan tidak difahami, kita akan jelaskan dengan semasa-masa. Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata berdasarkan dasar PH sebelum ini kerusi Parlimen Tanjung Piai akan tetap ditandingi oleh Bersatu. Beliau juga akan berada di Muar Johor esok dan akan mempengerusikan dua mesyuarat penting melibatkan jentera pilihan raya PH antara semua pemimpin pusat serta negeri. Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan pihaknya sudah menerima senarai pendek calon bertanding. Bagaimanapun calon belum diputuskan kerana perlu diperhalusi sebaik mungkin bagi memastikan calon yang dipilih diterima pengundi. Enam suspek utama yang disyaki terbabit dalam pembunuhan gajah pigmi di Sungai Udis, Tumpas, Kalabakan Tawau pada Khamis lalu direman 4 hari bermula hari ini. Mereka terdiri daripada 5 warga tempatan, seorang pendatang tanpa izin parti berusia antara 48 hingga 68 tahun. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistret Farhan Shah Farin Muhammad Firdaus di Mahkamah Magistret Tawau. Semua suspek ditahan semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata Api 1960. Suspek termasuk seorang peneroka dan pekerja syarikat peladangan serta seorang warga asing. Polis turut merampas 53 kelongsong peluru, 56 peluru hidup serta 3 senjata api dipercayai digunakan suspek. Kes susulan pembunuhan kejam seekor gajah pigmi di kawasan Hulu Sungai Udin. Hasil bedah siasat mendapati kira-kira 70 peluru dalam badan haiwan spesies terancam itu. 3 kelongsong peluru dan 56 peluru hidup serta 3 senjata api. Penternak ikan patin di persisiran Sungai Pahang dipekan rugi ribuan ringgit selepas ternakan dalam sangka diusahakan mereka kerap menjadi sasaran pencuri. Kejadian membelenggu penternak ikan sangka di Kampung Baru, Pulau Keladi dan Tanjung Medang sejak beberapa bulan lalu. Penternak mendakwa pencuri menyasarkan ikan patin dengan berat purata lebih 1 kilogram. Walaupun kejadian itu kerap berlaku, namun hingga kini hanya 1 laporan polis dibuat mereka. Lebih 100 sangka ikan diusahakan lebih 40 penternak ikan patin di kawasan berkenaan. Kebanyakan sangka berhampiran rumah pengusaha, namun kecurian mudah berlaku kerana tiada pengawal terutama pada waktu malam. Saya hilang lebih kurang dalam 5,000 ikan kalau kita kira duit kan dalam 5,000 ringgit dah. Ya, kemudian lebih kurang dalam 3,000 sekali lagi. 2 kali ya saya kena. Lepas itu saya ni pun kecewa juga kan kita. Ikan patin mendapat permintaan tinggi dengan harga dijual kepada peraih antara 10 dan 12 ringgit sekilogram, manakala harga semasa pasaran ikan air tawar mencecah 16 ringgit sekilogram. Lazimnya ikan patin dijual selepas 6 atau 8 bulan diternak. Dengan ikan asal dibela tu bagi sama, tapi bila customer datang pun ikan pun tak tahu ikan curi sama ada ambil mana tak tahu. Customer tahu ambil ikan, beli bayar situ. Bila ikan tu kata yang kes curi, itu susah sikit kita nak tengok. Ketua Polis Daerah Pekan Sri Tanda Muhammad Razli Yusof mengesahkan polis menerima laporan itu. Beralih ke laporan Datuk Niaga, Kementerian Kewangan bagi pihak SRC International Sdn Bhd telah membuat bayaran faedah lebih 43 juta ringgit kepada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP pada 1 Oktober lalu. Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam satu kenyataan berkata, sehingga kini jumlah pembayaran balik yang telah dibuat sebanyak 1.73 bilion ringgit. Berdasarkan kepada jadual pembayaran balik, tarikh pembayaran faedah berikutnya adalah pada 28 Februari 2020 dengan nilai lebih 37 juta ringgit. Guan Eng juga berkata Kementerian Kewangan komited memastikan obligasi pembayaran pembiayaan SRC dipenuhi serta sentiasa mematuhi jadual pembayaran balik kepada KWAP.
Sime Darby Property mencatat jualan RM1 bilion membabitkan 1,127 unit rumah menerusi kempen Spotlight 8 yang berlangsung dari 13 Julai hingga 29 September lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Wan Hashimi Al-Bakri, Wan Ahmad Amin Jafri, syarikat berjaya menarik jualan melepasi jangkaan tatkala keadaan pasar hartanah semasa yang suram. Pencapaian itu juga menunjukkan permintaan untuk rumah bertanah pegangan bebas berkualiti pada harga yang menarik serta di lokasi utama dengan akses mudah. Kempen Spotlight 8 itu menawarkan rebat menarik untuk hartanah sedia ada di perbandaran terkemuka dan baru di 8 lokasi di Lembah Kelang. Besar impaknya. Selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, Perdana Menteri Britain Boris Johnson dilaporkan membuat tawaran Brexit yang terakhir kepada Kesatuan Eropah EU semalam. Rancangan kompromi yang didakwa beliau itu dikatakan akan menangani isu perdebatan berhubung sempadan Britain dengan Ireland. Johnson berkata demikian dalam ucapan penutupnya ketika persidangan tahunan Parti Konservatif. Katanya tawaran berkenaan adalah kompromi oleh United Kingdom. Justru beliau turut berharap pemimpin EU memahaminya dan kini giliran mereka pula untuk berkompromi. Jika tidak, tegasnya Britain tidak teragak-agak meninggalkan EU akhir bulan ini tanpa perjanjian. Dan bersedia di meja antarabangsa kini adalah wartawan Azlianti Ibrahim. Jadi Yanti, boleh jelaskan lebih lanjut apa tawaran yang dibuat oleh Perdana Menteri Britain itu? Yanti, silakan. Baik, terima kasih Syira di Studio A. Hanya 2 minggu sebelum sidang kemuncak EU yang penting di Brussels, Perdana Menteri Britain Boris Johnson semalam telah membuat tawaran walaupun beliau mengetahui persetujuan kedua pihak masih kabur. Tawaran yang dibuat Johnson semalam adalah sempadan antara Ireland Utara dan juga EU. Satu, beliau mencadangkan untuk memberikan lembaga Ireland Utara satu institusi kuasa yang berterusan untuk mematuhi dan mengawal kesemua pasaran, atau pilihan kedua iaitu keluar daripada zon pengawal seliaan. Apa yang pasti di sini adalah di saat-saat akhir ini beliau mahu Brussels berkompromi dengannya. Syira. Baik Yanti, apa pula reaksi Brussels berhubung tawaran yang dibuat Johnson itu? Baik, berhubung tawaran oleh Johnson itu reaksi yang diberikan oleh Brussels adalah sama sekali tidak positif. Ini kerana selepas bercakap melalui telefon dengan Presiden Suruhanjaya Eropah Jean-Claude Juncker, beliau memaklumkan akan ada banyak sebenarnya masalah dan memerlukan banyak usaha yang dilakukan untuk beberapa hari selepas ini. Dan Perdana Menteri Ireland juga iaitu Leo Varadkar berkata cadangan Johnson itu tidak sepenuhnya memenuhi objektif yang telah dipersetujui. Walaupun Johnson sebenarnya sebelum ini berjanji untuk mengkajinya secara terperinci. Dan ada juga yang berpendapat bahawa cadangan tawaran UK itu bukan percubaan untuk mencapai kesepakatan tetapi untuk mengalihkan kesalahan dan memberikan kegagalan kepada Brussels. Dan itu antara tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri Britain itu, dan kita tengok kita sama-sama saksikan apa kesudahan Brussels pada 31 Oktober nanti. Sekian saja laporan saya, Azlianti Ibrahim dari Meja Antarabangsa. Kita bersama dengan Syira di Studio A. Silakan Syira. Baik, terima kasih Yanti atas perkembangan itu tadi. Besar impaknya. Selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan perkembangan badminton remaja dunia berpasukan campuran di Kazan, Rusia. Malaysia mara ke separuh akhir bagi penentuan tempat ke-9 hingga 16 hari ini menentang England selepas menundukkan Sepanyol 3-0 pada aksi suku akhir. Mata pertama Malaysia diperoleh menerusi aksi beregu campuran gandingan Wan Arif Wan Junaidi dan Valerie Sio menundukkan Alvaro Lial dan Laura Solis 21-13, 21-14. Misha Muhammad Khairul memastikan mata kedua dalam aksi perseorangan wanita. Misha menewaskan Adia Setien 21-19, 21-9.
Syakim Iman Shahar tidak menghampakan pasukan untuk membawa Malaysia ke separuh akhir dalam aksi perseorangan lelaki. Biarpun mendapat tentangan dari Mark Cardona, dia bangkit memberi saingan untuk menang 16-21, 21-16 dan 21-16. Perlumbaan sulung Tour of Peninsula TOP yang hanya berbaki kurang 2 minggu lagi diuji dengan perkembangan baru apabila laluan perlumbaan di Kelantan dan Perak terpaksa diubah serta-merta. Ia berikutan negeri Kelantan berkabung selama 40 hari berikutan kemangkatan Ayahanda Sultan Kelantan Sultan Ismail Petra. Namun dengan pengalaman yang dimiliki penganjur, segalanya dijangka berjalan lancar dengan laluan baru turut diumumkan membabitkan perlumbaan di Pahang. Menurut Ketua Pegawai Operasi TOP 2019, Emir Abdul Jalal, perkara sebegini memang tidak dapat dielakkan. Namun pihaknya telah pun menyediakan pelan alternatif bagi memastikan kelancaran perlumbaan. Laluan asal yang membabitkan Kelantan iaitu Kota Baru dan Pasir Mas terpaksa diubah sekaligus turut menyaksikan perlumbaan di Gerik dan Ipoh turut terpaksa dibatalkan. Dan pilihan alternatif laluan menerusi negeri Pahang membabitkan Kuantan, Karak dan Kuala Lipis. Kita setakat ni, ini orang kata start dan finish yang terbaik lah yang kita jangkakan untuk perubahan kita tahun ni, dan kita harapkan dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat negeri Pahang lah. Sebab mereka yang akan tiba-tiba terpaksa menerima banyak peringkat di negeri Pahang. Kita pun dah buat surat tadi, harap-harap kita besok dapat satu keputusan yang baik. Emir turut mengesahkan penyertaan 20 pasukan terdiri daripada pasukan yang berstatus kontinental dan juga pasukan kebangsaan. TOP menerima tambahan suntikan penajaan menerusi syarikat OP Max Holding selaku penaja utama dan penaja jersey kuning semalam. Turut dilangsungkan penyerahan kontrak kepada kontraktor-kontraktor perlumbaan dengan masing-masing sudah pun menerima 80% bayaran. Tour of Peninsula 2019 akan memulakan kayuhan 15 Oktober ini membabitkan 5 peringkat perlumbaan. Pasukan rugby Sabah kini dalam misi mempertahankan kejuaraan Piala Agong selepas mendapat slot automatik ke suku akhir selepas Sarawak dan Labuan tidak menyertai kejohanan itu dalam Division Borneo. 16 pasukan mengambil bahagian kali ini dalam 4 division. Edisi ke-39 Rugby Piala Agong bakal membuka tirai Sabtu ini sehingga 23 November. Kedah, Johor, Terengganu dan Kelantan berada dalam Division Premier, manakala Perak, Negeri Sembilan, ATM dan Kuala Lumpur di bawah Division 1. Perlawanan pusingan akhir akan berlangsung di Universiti Putra Malaysia Serdang. Juara bakal membawa hadiah wang tunai RM15,000. Baik, sekian paparan Buletin 1.30. Ikuti kami di platform digital dan media sosial. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum. Setiap wanita mengimpikan kulit yang cantik, cerah, bebas masalah dan sihat sepanjang masa. Untuk itu, syarikat pengeluar produk kesihatan Jamu Jelita dengan bantuan pakan nutrisi dan pemakanan bertauliah menghasilkan Pearl White Pinky Plus untuk membantu wanita mendapatkan kulit yang diidamkan. Formula premium ini ditambah baik dengan 20 bahan aktif yang diadun untuk memberikan kesan yang optimum. Kelebihan Puak Pinky Plus terletak pada gabungan formulasi kolagen yang diadun dengan buah-buahan seperti goji berry, mulberry, Halton berry dan strawberry yang terbukti mempunyai banyak khasiat serta tinggi dengan vitamin C yang bukan sahaja baik untuk mencerahkan kulit, malah membantu individu yang mempunyai masalah kulit seperti jeragat, kulit kusam, tona kulit yang tidak sekata dan masalah jerawat. Bagi anda yang mengalami masalah kurang keyakinan diri dengan saiz fizikal yang bukan ideal, boleh dapatkan Lemon Plus di pasaran untuk bantu anda miliki tubuh badan yang lebih menawan. Pengambilan Lemon Plus secara teratur membantu menyingkirkan lebihan makanan dan sisa toksin serta lendir yang terdapat di dalam usus dan seterusnya menggalakkan proses pelawasan di mana pengguna akan ketandas selepas penggunaan 4 hingga 6 jam. Mengoptimumkan kebaikan lemon untuk kesihatan pencernaan, Lemon Plus antara produk Jamu Jelita yang turut mendapat penghargaan sebagai Super Health Brand. Jaminan kualiti dengan harga mampu milik, Lemon Plus boleh menjadi alternatif terbaik untuk sentiasa tampil menawan. Kedua-dua produk Jamu Jelita ini boleh diperoleh di semua kedai jamu atau beli dalam talian untuk tawaran harga yang lebih menarik.
Jamu jelita.